Seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk menjawab 20 minit. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan di atas keprihatinan dalam memberi keutamaan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam Belanjawan 2021. Ini adalah catatan sejarah buat KKM, yang mana belanjawan kali ini adalah yang tertinggi diberikan kepada KKM dalam situasi negara dilanda pandemik. Ternyata kerajaan sememangnya tidak akan berkompromi dalam usaha melindungi nyawa dan kesihatan rakyat Malaysia. Dengan berkonsepkan no one is left behind, tidak ada individu yang tertinggal dalam menikmati perkhidmatan kesihatan walau di mana mereka berada. Hasrat KKM adalah untuk melahirkan rakyat yang sihat, selaras dengan konsep negara maju, rakyat sihat. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada 32 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam sesi perbahasan Belanjawan 2021 yang menyentuh isu-isu yang di bawah bidang kuasa KKM yang berkaitan dengan pandemik COVID-19, Belanjawan 2021, inisiatif kerajaan dalam membangkitkan semangat barisan hadapan, projek-projek pembangunan KKM, kemudahan kesihatan masyarakat luar bandar, pendalaman dan orang asli, peralatan dan kemudahan di fasiliti KKM, dan pendigitalan perkhidmatan. Soalan-soalan daripada ahli-ahli yang berhormat semasa sesi perbahasan Belanjawan 2021 ini yang tidak sempat dijawab oleh saya nanti di dalam Dewan Yang Mulia ini akan dijawab secara bertulis. Tuan Yang Bertua, bagi menjawab soalan atau pertanyaan Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Kuala Kedah, Yang Berhormat Kuala Selangor dan lain-lain, Belanjawan 2021 telah menyediakan peruntukan pada KKM sejumlah 31.94 bilion dengan peningkatan sebanyak 4.38% berbanding tahun 2020 iaitu 30.6 bilion. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 27.22 bilion disediakan di bawah belanja mengurus dan 4.72 bilion di bawah peruntukan pembangunan. Secara umumnya, terdapat pengurangan peruntukan mengurus KKM sebanyak 2.57% pada tahun ini. Walau bagaimanapun, perkara ini adalah kurang tepat. Ini berikutan mulai tahun hadapan, tahun 2021, sejumlah 2.06 bilion peruntukan bagi perkhidmatan sokongan hospital iaitu PSH dan perkhidmatan sokongan klinik PSK telah terlibat dalam pengkelasan semula peruntukan dan dipindahkan ataupun dipanggil reclass daripada peruntukan mengurus kepada peruntukan pembangunan. Selain itu, mulai tahun 2021, semua peruntukan bagi tujuan bekalan perubatan iaitu yang termasuk ubat, gas perubatan, reagen, vaksin, consumables, filem X-ray berjumlah 4.29 bilion bagi keperluan farmasi hospital, klinik kesihatan termasuk klinik pergigian yang sebelum ini di bawah aktiviti dan mengikut bidang kepakaran masing-masing telah dipindah di bawah bekalan perubatan fasiliti kerajaan berjumlah 2.89 bilion dan konsesi penswastaan makmal ubat sebanyak 1.4 bilion. Ini bertujuan memudahkan pemantauan peruntukan dan perbelanjaan secara menyeluruh bagi semua fasiliti kesihatan KKM. Dalam hal ini, Belanjawan 2021 turut merangkumi pendekatan inklusif untuk Sabah dan Sarawak, yang mana kerajaan memperuntukkan lebih daripada 4 bilion setiap tahun untuk Sabah dan Sarawak. Bagi menjawab pertanyaan YB Papa dan Kota Kinabalu, sehingga kini KKM telah memperuntukkan sejumlah 290 juta bagi perolehan pelbagai bekalan dan perkhidmatan berkaitan COVID-19 untuk fasiliti kesihatan di negeri Sabah. Boleh minta penjelasan, Bandar Kuching. Bandar Kuching.
Okay, terima kasih Dr. Speaker, terima kasih Habib Menteri. Saya meneliti jawapan yang diberikan tadi berkenaan klasifikasi yang baru yang telah digunakan. Habib Menteri mengatakan bahawa ia lebih baik untuk memantau pembelanjaan, tetapi adakah Habib Menteri tahu bahawa ini akan menyekat daily operation setiap department? Kerana setiap department atau disiplin mereka harus membuat satu perancangan tahunan berapa pesakit mereka dapat lihat. Ini akan menambahkan paperwork, menambahkan birokrasi kerana mereka kena memohon daripada program khusus ini. Jadi soalan saya, siapakah yang akan menentukan department mana yang dapat peruntukan yang lebih, dan will this delay the whole process? Sebab ini memang akan affect the clinical practice of every doctor. Klasifikasi ini bagi saya menambahkan birokrasi, will disrupt the whole clinical practice of doctor. Terima kasih Bandar Kuching. Ya, Menteri. Dalam berkaitan. Dalam berkaitan. Dijawab sekali. Soalan daripada Kuala Selangor. Sila. Goping. Boleh? Goping dulu. Goping Sila. dulu. Ya. MKK. Goping dulu. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini khusus kepada berkenaan dengan peruntukan pengurusan dan pembangunan. Nah, walaupun memang ada sedikit tambahan dari segi 4.38% peruntukan keseluruhan, tetapi kalau kita lihat kepada perjawatan untuk 2019, 2020 dan 2021 memang statik, tidak ada penambahan. Walaupun kita sedang menghadapi satu pandemik COVID, tetapi tidak ada penambahan khususnya dalam kesihatan awam, di mana di peringkat akar umbi mereka telah tertekan dari segi untuk buat pengesanan kontak dan sebagainya. Jadi tidakkah wajar kalau kementerian merancang untuk menambahkan jawatan untuk kesihatan awam supaya mereka boleh menangani masalah pengesanan kontak yang sekarang nampak sudah terlalu lewat dari segi isolasi kontak dan sebagainya. Minta. Terima kasih Goping. Alain Berhormat, ini bukan sesi perbahasan tapi sesi jawapan. Saya pasti semua telah dibangkitkan. Tunggu Menteri habis menjawab semua. Alain Berhormat, saya minta Menteri nak jawab terus ataupun nak beri laluan penjelasan. Ya. Boleh, KK. Tuan Yang Bertua. Menteri, boleh beri jawapan sikit saja. Soalan saya sikit untuk jawapan, ya. Saya tidak Sure. mengulang apa yang disebut oleh Yang Berhormat Goping dan juga sahabat saya Bandar Kuching. Sekadar saya ingin mengingatkan kepada Menteri, meskipun 4.23% itu peningkatan, sebenar-benarnya kalau Menteri ambil jumlah peratus peruntukan, dia adalah satu penurunan daripada tahun 2020 ini. Tahun 2020 kita mendapat 10.2% daripada sejumlahnya peruntukan belanjawan. Tetapi kali ini ia hanya 9.9%, dan kalau diambil peruntukan contract workers itu, dia hanya tinggal 9.4%. Menteri, jangan Menteri ulang-ulang bahawa ini adalah peningkatan daripada tahun yang lalu, ya, tahun 2020 ini. Terima kasih Menteri. Terima kasih Kuala Selangor. Saya ingat Menteri terus jawab kerana saya pasti ini telah dibangkitkan sebelum ini. Sila Menteri. Kita ambil maklum semua apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat. Saya terus kepada pertanyaan Yang Berhormat Parit, Kota Samarahan, Wabi Serian, Wabi Kuala Kedah dan Jelebu, yang mana Menteri kalau berkaitan tidak ada boleh buat cara bertulis. Ya. Berkenaan dengan Speaker, vaksin yang telah pun dijawab oleh Menteri Musti. Menteri. Berhubung Menteri, pertanyaan Wabi Lembah. Fakta saja. Saya nak you betulkan fakta, betul ke tak betul apa yang dikeluarkan oleh website antara perbelanjaan di dalam kementerian. Itu ialah di dalam department berkenaan nefrologi, farmasi dan supply, kardiologi dan radioterapi dan onkologi. Saya nak bagi angka dan saya nak minta Menteri sebut betul ke tak betul yang telah dipamerkan untuk diminta di dalam Dewan ni. Boleh? Terima kasih Kuala Langat. Tak apa, bagi Menteri. Ya, itu Boleh. Tapi Menteri, saya kena bagi angka dulu. Saya tidak boleh katakan dia akan nanti jawab. Menteri Tapi Kewangan akan jawab yang betul. Nah, disebut dah Menteri Kewangan akan jawab. Berhubung dengan pertanyaan Yang Berhormat Lembah Pantai, saya kalau ada sinilah. Lembah Pantai tak ada. Tak ada. Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat Papa ada? Papa pun tidak ada. Okey. Yang Berhormat Pasir Mas dan Kuala Kedah. Pasir Mas, Kuala Kedah tidak ada. Okey, kita beri bertulis.
Yang Berhormat Kota Belud, Wabi Jelebu, Wabi Sempurna, Wabi Kuala Krai, Kuala Kedah dan Kimanis. Ada KKM sentiasa menghargai jasa dan khidmat petugas kesihatan yang dilantik secara kontrak. KKM bersedia untuk memperlakukan pegawai yang berkhidmat secara kontrak dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan untuk dilantik secara tetap adalah tertakluk pada kekosongan dan pengujudan jawatan tetap dari masa ke semasa. Dan bagi anak kelahiran Sabah dan Sarawak, KKM telah pun memberi keutamaan sebenarnya kepada mereka untuk dilantik dan mengisi jawatan-jawatan di negeri kelahiran masing-masing, termasuk negeri yang lain, sekiranya jumlah mereka yang berjaya dilantik melebihi daripada jumlah pejawatan di negeri Sabah dan Sarawak. Hentikan kontrak. KKM sentiasa berusaha sila. menambah jumlah pakar perubatan KKM, terutama dalam bidang kepakaran kritikal yang sangat diperlukan. Untuk itu, KKM dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi telah menyediakan sekitar 1,200 slot pengajian bagi 23 bidang kepakaran untuk pegawai perubatan mengikuti program Sejana Perubatan. Maknanya mereka boleh memohon untuk menjadi pakar melalui 23 bidang kepakaran. Selain itu, KKM juga menyediakan program pengajian kepakaran parallel pathway yang meliputi 14 bidang kepakaran buat masa ini. Dan untuk makluman, jumlah yang telah dibelanjakan bagi tajaan hadiah latihan persekutuan ataupun HLP dari tahun 2017 hingga 2020 adalah sebanyak 218 juta. Dari aspek saraan seperti ini saya maklumkan pasal gaji ini bagus ni, dengar. Dari aspek saraan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Belud dan Yang Berhormat Kuala Kedah, pakej yang ditawarkan kepada pakar perubatan termasuk sub kepakaran adalah bersifat menarik. Faedah yang diberikan bukan sahaja bersifat monetary, malahan tawaran juga diberikan dalam bentuk bukan monetary. Jumlah gaji dan allowance tetap yang diterima oleh pakar perubatan grade UD 5354 dan UD 5556 adalah antara 11,000 hingga 21,000 sebulan. Manakala pakar perubatan di grade kanan yang lebih tinggi pula boleh menerima antara 16,000 hingga 37,000 sebulan. Ini belum termasuk allowance-allowance yang boleh dituntut kerana perkhidmatan seperti bayaran insentif penempatan pakar perubatan di Sarawak, Sabah dan Labuan, allowance on call dengan izin dan bayaran inisiatif khas iaitu pembedahan elektif. Menteri. Jelebu. Silakan. Ke Jelebu. Saya tengok Jelebu. Jelebu sila. Terima kasih Speaker. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Menteri Musti dan juga Kesihatan tentang persoalan yang saya timbulkan dalam soal vaksin. Tetapi saya nak minta sedikit penjelasan daripada Kementerian Kesihatan tentang golongan anti vaksin yang saya kemukakan dalam perbahasan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Datuk Speaker, yang berkaitan dengan keperluan frontliners untuk mengatasi masalah COVID dan pelbagai masalah kesihatan bagi masyarakat luar bandar. Satu perkara ialah tentang klinik Satu Malaysia yang dirancang ditutup oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Sekarang ini masih lagi tidak diubah keputusan. Contoh klinik kesihatan Satu Malaysia Taman Bukit Kempas Jelebu, yang mana saya tidak nampak rasional untuk klinik ini ditutup. Saya minta penjelasan Yang Berhormat Menteri tentang penutupan klinik ini. Terima kasih. Kalau boleh kita reinstate semula. Terima kasih. Minta penjelasan kontrak. Kontrak sini. Terpulang pada Menteri. Saya beri Gopeng. Papar sudah datang. Diberi Terima kepada kasih Yang Gopeng. Berhormat Menteri Sila dan Gopeng. Speaker. Berkenaan dengan lantikan kontrak serta latihan pakar. Terima kasih kerana keputusan Kementerian untuk selaraskan pegawai perubatan kontrak daripada UG 41 ke UD 43 menurut keputusan Kabinet semasa Pakatan Harapan dulu dan sekarang telah terlaksana. Cuma masalah dia, walaupun ada kursus sarjana untuk menjadi pakar, tetapi untuk mereka layak memohon hadiah latihan persekutuan, mereka mesti ada jawatan tetap. Jadi untuk pegawai perubatan lantikan kontrak, kalau syarat itu tidak dikaji semula, mereka tidak layak untuk dapat hadiah latihan persekutuan dan tidak boleh mengikuti kursus di IPTA berkenaan dengan kursus sarjana dan menjadi pakar. Jadi adakah
cadangan dari Menteri untuk kaji semula syarat tersebut. Sekian. Tambah sikit daripada Terima YB kasih Kopeng. Yang Berhormat, saya beri YB Menteri, tadi boleh. dalam Tambah penyampaian sikit je. saja. Menteri nak jawab hanya ya. tinggal 5 minit saja, Menteri. Isu sama. Pekerja Yang kontrak. berkaitan dengan Yang Berhormat Gopeng, terima kasih kerana sentiasa Menteri, memberi kita sokongan dan juga pandangan bahawa keperluan career pathway kepada doktor, siswazah, doktor MO ataupun medical officer dan juga pakar sentiasa diberi penekanan, dan pengumuman kita menaikkan atau menyelaraskan grade gaji daripada MO kontrak ni daripada UD41 kepada UD43 ya. Dia menyamai dengan doktor-doktor yang tetap ya. Dan saya setuju bahawa sekaranglah masanya yang terbaik supaya kita merancang supaya doktor-doktor kontrak ni yang ada dalam Kementerian Kesihatan, kita cuba cari jalan supaya mereka diberi tetap. Tapi ada kaedah-kaedah tertentu yang kita nak laksanakan. Syabas Menteri. Dan kita mohon supaya pihak YB Kopeng terus memberi sokongan dan cadangan-cadangan. Syabas Menteri. Untuk tambah sikit lagi. Untuk Jelebu Berawal lagi. YB Menteri, Ya. tambah sikit lagi. Persoalan yang dijawab tentang perjawatan tadi. Papar ada Menteri di dah dijawab. sini sudah. saya dah jawab. Penjawatan tadi. Perjawatan lebih Tentang awal tadi. Jelebu ialah Selain kita, HLP, banyak lagi yang kita kena selesaikan. maklum bahawa golongan-golongan anti-vaksin Papar ada di sini telah sudah. pun, Kalau tidak minta laluan. anti-vaksin kita telah maklum bahawa mereka ada gerakan-gerakan untuk memastikan bahawa vaksin yang diberikan itu tidak mahu diberikan kepada masyarakat. Kita tahu bahawa di dalam National Immunization Program ataupun plan kita dalam negara, kita memberi pelalian ataupun vaksinasi kepada semua kanak-kanak yang dilahirkan di negara kita seumur 1 hari, hari pertama. Contoh vaksinasi BCG, BCG atau untuk tuberkulosis. Hari pertama lahir, kita dah beri dia suntikan pelalian BCG. Dan hari kedua kita suntik dengan DPT oropolio pada bulan pertama, bulan ketiga dengan bulan kelima. DPT oropolio. Dan kita telah meningkatkan kepada 6 komponen ya dalam satu suntikan tersebut. Jadi vaksin-vaksin yang digunakan untuk pelalian sebenarnya kita harus lihat sebagai satu kebaikan. Dan golongan anti vaksin ini kita akan nasihatkan mereka supaya terus memperjuangkan nasib anak-anak supaya pelalian diberikan dan boleh menghindar penyakit-penyakit berjangkit. Tentang klinik kesihatan satu Malaysia, insya-Allah YB daripada Jelebu kita akan melihat perkara itu case by case, dan saya yakin klinik satu Malaysia yang diadakan pada di daerah ataupun di kawasan Jelebu, kita akan ambil maklum untuk diteruskan. Tuan Yang Bertua, Terima kasih Menteri. bagi projek pencerahan. pembangunan ya, ini kita siapkan sikit ni. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Kota Kinabalu, saya minta petua daripada Kota Tuan Yang Belud, Dipertua. dah Libaran dan Kalabakan. Sejak Menteri Kesihatan, saya minta petua daripada Tuan Yang Dipertua. Tadi Dewan telah meluluskan usul untuk melanjutkan masa sehingga kita selesai semua isu kan. Bermaksud kita boleh bagi lebih banyak masa kepada Kementerian Kesihatan untuk menjawab, kerana ini adalah satu belanjawan untuk mengatasi COVID. Jadi saya rasa 20 minit untuk perbahasan ataupun untuk Menteri Kesihatan menggulung memang tak cukup. Sila lanjutkan masa Tuan Yang Dipertua. Ya, pelanjutan tadi sehingga Saya segala sokong. urusan, tapi tidak kepada yang 20 minit tetap 20 minit. Mana Saya boleh? bagi laluan kepada Tuan Yang tambahan Dipertua, sekiranya perlu. Tuan Yang Dipertua. Teruskan. Kita Tuan cepatkan Yang ya. Dipertua. Banyak lagi yang boleh kita selesai kalau kita Tuan Yang dapat Dipertua, tidak Dr. ganggu Belud. lah, tidak ganggu. Okey, Tuan Yang Dipertua, gunakan kuasa speaker untuk lanjutkan masa. These 2 years are COVID economic. Yes. If you don't talk about COVID, no point talking about economic, no point talking about Baik. tak usah nak Ya, bincang saya minta supaya ekonomi, terus mengenai belanjawan. dengan apa yang telah Jadi saya perkara cadangkan utama. supaya Tuan, dilanjutkan. Tuan, Baik, saya minta supaya Menteri jawab perkara yang paling utama dalam Speaker, jawapan ini. Speaker. Saya Menteri. Speaker, Baik. Speaker. untuk peruntukan negeri Sabah pembangunan ya. Yang Berhormat Kota Kinabalu, Kota Belud, No, saya nak you Libaran jawab. dan juga Kalabakan ada. Bagi tahun 2020, Sabah telah penerima peruntukan sebanyak 356 juta untuk kerja-kerja naik taraf kemudahan hospital, penyelenggaraan peralatan serta perolehan kenderaan, penyelenggaraan kuartus dan sebagainya.
Dan di bawah rancangan Malaysia ke-11 yang tengah berlaku dan akhir bulan 12 tahun ini, sebanyak 6 projek di negeri Sabah telah siap dibina dan baki 19 projek lagi sedang dalam fasa pelaksanaan. Melibatkan kerja-kerja menaik taraf hospital, pembinaan klinik kesihatan, pusat pakar pergigian, quarters hospital dan sebagainya. Dan untuk merapatkan jurang perbezaan sistem kesihatan awam yang dijatuhkan, KKM komited untuk menambah fasiliti, perkhidmatan serta program kesihatan di Sabah. Sebagai contoh, di Parlimen Kota Belud, KKM merancang membina sebuah blok klinikal baru di Hospital Kota Belud. Di samping itu, menaik taraf blok wad lama dan jawatan farmasi di Hospital Sandakan dengan kos berjumlah 12 juta dan jangka siap pada penghujung tahun 2022. Tambahan pula pelbagai langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi semua perkara termasuk wabak COVID-19 yang telah dilaksanakan seperti menaik taraf makmal kesihatan awam di Kota Kinabalu dengan peruntukan 1.46 juta, kerja menaik taraf dan pengubahsuaian makmal molekular di Jabatan Patologi Hospital Tawau Sabah dan makmal molekular modular berkonsep mobile di Hospital Lat Datu. Menteri yang berhormat. Menteri. Jadi boleh tanya ada Menteri satu di sini di Tuan sini. Sabah. Penutup. Sabah, ya. Tuan Sabah. Bagi Sabah mana? Tuan Sabah. Ya. Ini Tuan. Tuan tak tanya dalam pembahasan. Ya, tapi saya mau tanya Menteri, yang tadi. itu yang masalah bila you kata kita tidak tanya sebab kita tidak dibagi peluang untuk ucap. Ya. Dan kita telah hantarkan surat yang Kalau kita ada katakan kepada kementerian. Yang hormat bolehlah buat Tak, sudah hantar. boleh bertulis. Ini salah boleh speaker. jawab secara terperinci. Saya ada berucap dalam hari ini. Bagi laluan kepada Tuan. Tuan. Sila, saya minta supaya YB Tuan silakan. Ya. Tak, ini adalah floor menteri. Ya. Ini ialah waktu bahas. Betul. Bukan. Ini bukan waktu bahas. Ini waktu adalah jawapan-jawapan di menteri yang telah dibahaskan sebelum ini. He has got all the answer. Kalau menteri dah jawab, Speaker, kalau tidak betul, kita perlu bahas. Tuan Speaker. Kita perlu bangkitkan. Tuan Speaker, sebab itu tadi saya sokong cadangan daripada Segambut. Kita perlu lanjutkan masa untuk Menteri Kesihatan menjawab soalan kerana ini adalah musim pandemik. Ya, kenapa kalau SOP boleh betulkan dalam masa 4 hari, membatalkan kuarantin daripada Sabah, kenapa kita tidak boleh beri masa untuk Menteri Kesihatan menjawab hari ini? Saya beri tambahan. Sekarang ni masih dah habis pun saya beri tambahan kepada YB Menteri untuk menjawabnya. Ya. Menteri jawab. Menteri jawab. Speaker, tadi ada usul. Tadi pagi ada usul katakan sampai habis perkara untuk hari ini. Pasal apa speaker nak berhentikan mereka untuk bahas? Kita ada masa untuk habiskan hari ini. Itu yang berhormat, usul saya nak pagi menggulung saja kalau ada. Ya. Menteri, saya ada bertanya soalan penting belum dijawab. Okey, yang berhormat. Dan ada banyak lagi sebenarnya yang boleh jawab, tapi kita boleh. Tuan Speaker sudah benarkan tadi. Kalau macam ni tak boleh siap, kita semua soalan-soalan yang telah pun ditanya masa perbahasan Yang Berhormat telah ada saya jawab. Dan kita boleh hantar kepada Yang Berhormat untuk jawab. Speaker sudah benarkan tadi Tuan. Biar saya tanya soalan tambahan. Ada satu soalan penting tak dijawab. Sudah dibenarkan tadi Yang Berhormat. Pontian boleh sikit. Yang Berhormat. Tuan. Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan terima kasih terhadap beberapa peruntukan yang telah diberikan kepada Sabah dalam pembangunan kesihatan. Dalam perbahasan saya menyatakan bahawa di antara cabaran yang paling penting sekarang ialah untuk mempertingkatkan keupayaan makmal untuk menguji COVID. Sekarang ini dah punya kapasiti baru 2.500 sampel dalam sehari. Dan sedangkan yang diterima setiap hari di antara 3.000 hingga 7.000 dan selebihnya dihantar dengan menggunakan pesawat ke Kuala Lumpur ataupun ke Semenanjung dengan menggunakan pesawat UDM. Oleh sebab itu, kos itu tinggi. Jadi untuk memastikan supaya semua sampel yang diambil di Sabah dapat diuji dalam makmal di Sabah, seharusnya keutamaan untuk peruntukan pembangunan kesihatan di Sabah ialah untuk menaik taraf makmal yang sedia ada. Jadi Yang Berhormat tadi telah menyatakan hanya 1,6 juta untuk menaik taraf makmal. Saya difahamkan untuk mendapatkan satu aset
untuk ujian COVID ini. Aset itu sekurang-kurangnya dalam kos sebanyak 10 juta sebagai contoh. Jadi pertanyaan saya ialah, apakah langkah-langkah untuk memastikan supaya semua sampel COVID yang diambil di Sabah itu dapat diuji di Sabah dan tidak perlu dihantar ke Semenanjung sebab itu terlalu kosnya terlalu tinggi. Terima kasih Tuan. Itu persoalan minta Menteri menjawab. Ya, kerana yang saya maklum tadi yang 1.4 juta itu untuk makmal kesihatan awam Kota Kinabalu saja. Ada lagi makmal molekular Jabatan Patologi Hospital Tawau, Sabah ada buat. Saya tahu. Ya. Di makmal kesihatan awam Kota Kinabalu saya tahu. Ya, itu saja makmal yang dapat menguji sampai 2.000 sampel sehari. Ya, betul. Kalau setekan 1,6 juta tidak dapat mempertingkatkan sebab di sana pusatnya. Kalau tidak membuat pembelian aset sampai satu aset untuk ujian ini, tidak dapat mempertingkatkan keupayaannya. Boleh kita ambil maklum. This is unprecedented. Sebenarnya wabak COVID-19 tak pernah berlaku sebelum ini. Jadi persediaan untuk Mama Sabah kita sedang naikkan termasuk di Tawau, Sandakan dan juga kita juga mau membuat mobile makmal molekular modular sebelum ini pada bulan Mac MCU yang dulu sedangkan sampel daripada Lahadatu diangkat dengan kereta ke Kota Kinabalu sebab tidak ada kapal terbang. Tidak ada langkah-langkah yang diambil untuk menaik taraf makmal pada ketika itu. Jadi oleh sebab itu dalam budget ini kenapa tidak diberi peruntukan untuk tujuan itu? Ada ya Mak, ada. Itu persoalan saya. Okey, kita ambil maklum ada. Tuan, dengar jawapan daripada Menteri Tuan. Ada. Sila. Okay. Kita telah ambil maklum perkara tersebut dan peningkatan bilangan daripada 200 di makmal kebangsaan Kota Kinabalu sudah ditingkatkan kepada 2,000 satu hari sekarang. Dan kita ada makmal daripada Queen Elizabeth dan juga Universiti Malaysia Sabah juga menolong membuat dan kita akan naikkan di setiap daerah di setiap hospital daerah untuk kita adakan molekular. Okey, cukup. Umum tahu yang berhormat, di UMS hanya 100. Lepas itu di Queen Elizabeth Hospital 1 400 sampel. Di Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu 2,000. Itu saja kapasiti dia yang ada sekarang. Sedangkan sampel yang kita terima setiap hari di antara 3,000 hingga 7,000. Itu persoalan dia dan ini bukan baru, ini dari dulu. Ya. Dari bulan Mac lagi. Sementara ini dapat dipertingkatkan. Itu satu. Yang kedua, yang berhormat, bukan saja dalam pembelian dasar peningkatan makmal, tetapi dari segi perlu mendapatkan kaki tangan yang diperlukan. Pakar kaji kuman, microbiologis dan sebagainya, juru teknologi makmal dan sebagainya. Ini yang diperlukan. Itu yang kita mau dengar. Selain daripada itu yang berhormat, saya telah nyatakan dalam perbahasan saya bahwa sektor utama untuk maju ekonomi Sabah adalah pelancongan. Dan kita mau supaya pelancong yang datang ini dapat diuji di semua entry point. Lapangan terbang antarbangsa Kota Kinabalu, lapangan terbang Tawau, Sandakan dan sebagainya. Cadangan kita. Kalau kita mau revive ekonomi, buatlah makmal di entry point ini. Ini yang kita mau dengar. Demi jawaban yang berhormat. Terima kasih yang amat Tuan. Jadi Yang Menteri, saya rasa saya bangun banyak kali dah. Semua soalan-soalan yang dibangkitkan akan ada perkara penting kepada maklumat Menteri yang bagi kasihan pada Pontian pun membahas. Pontian tak jawab tadi. Speaker. Jadi untuk itu saya Julutong tak payah, tak apa. Pontian bagilah. Saya pastikan bahawa semua jawapan-jawapan yang telah pun dibahaskan dalam Menteri, pembentangan sebelum ini akan saya membela Kementerian Kesihatan ni, Menteri. Saya mengucapkan terima kasih. Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan dapat, tapi kenapa polis, tentera, bomber, rela, APM, Immigration, PBT tak dapat? Yang Muhammad Menteri. Terima kasih pada mereka semualah, semua agensi yang terlibat dalam bantu Kementerian Kesihatan. Kenapa Kementerian Kesihatan dia dapat frontliners RM500, tapi kenapa frontliners yang lain tak dapat, Menteri? Akan diambil maklum oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Satu saja saya ingin. Tuan Yang di-Petua. Speaker, saya gunakan peraturan. Ini adalah sesi untuk Menteri menjawab dan beliau telah menggulung jawapan-jawapan tersebut. Speaker, sebelum you panggil lain orang untuk ucap, saya minta Speaker bagi masa untuk ahli-ahli parlimen untuk tanya soalan. Ini Dewan Parlimen di mana kita kena minta soalan. Kita bukan rubber stamp di sini. You nak kita duduk sini tak tanya soalan buat apa?
Speaker. Ini Dewan untuk kita tanya Ini soalan. adalah Bagi kita masa. adalah sesi menteri menjawab. Menteri telah menjawab dan Memang telah yang menjawab. Memang Pontian nak jadi. Baik, ahli yang berhormat, saya tak mau perbahasan yang membuang masa. Saya seterusnya menjemput yang berhormat